KPM. Didik TV KPM. Cikgu Azman, Ya, Piala saya. Dunia dah nak mula, Cikgu. Ya, betul itu. Saya nak tahu, Cikgu sokong siapa? Belanda. Belanda? Kenapa, Cikgu? Belanda kan hebat. 10 kali je juara. 10 kali? Ha. Okey. Tapi bagi Chris sokong Portugal. Sebab ada Cristiano Ronaldo. Pasti menang. Ronaldo main badminton. Badminton? Ya. Ronaldo main badminton? Kenapa cikgu cakap macam tu? Betul ke ni? Inilah ada kaitan kelas kita hari ni. Chris nak tahu? Nak tahu? Jom ikut cikgu masuk kelas. Okey. Ronaldo main badminton? Betul ke? Apa khabar murid-murid? Salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton slot menengah atas hanya di Didik TV KPM. Saya Chris MJ temankan anda untuk kelas kita hari ini iaitu Matematik bagi tingkatan 4 bersama dengan Cikgu Azman. Hai Cikgu. Hai Chris, apa khabar? Khabar baik Cikgu. Cikgu sihat ya? Sihat macam biasa. Sihat macam biasa. Baiklah, dan untuk kelas kita hari ini, kita juga dibantu oleh Cikgu Syamila selaku juru bahasa isyarat. Terima kasih Cikgu Syamila. Okey, baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan dengan kelas kita juga ada, bukan kita berdua saja kan Cikgu? Ya, betul. Kita juga ada rakan-rakan sekelas, betul tak? Betul. Okey, siapakah kawan kita di Google Meet? Hai semua. Okey. Itu dia. Baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu perkenalkan kawan-kawan kita hari ini? Silakan. Okey Chris, kawan-kawan kita hari ni bertudung purple. Ya, ungu. Zafira daripada SMK Sungai Kop. Hai Zafira. Okey. 3 orang rakan yang lain dari sekolah yang sama, Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey. Naila Aisyah, Hai Naila. Nur Syafizal Farihim Hai Syafizal. dan juga Wan Haziq. Hai Wan. Okey, saya nak tanyalah kawan-kawan di rumah dan juga di Google Meet, adakah anda sedia untuk kelas matematik pada hari ini? Kalau dah sedia, boleh tunjuk thumbs up. Oh, double thumbs up lagi. Okey. Ya. Memang sangat sedialah. Cikgu, saya nak tahu hari ini apa kaitan Cristiano Ronaldo main badminton dengan topik kita hari ini, Cikgu? Okey Chris. Ya Chris ya. Sebelum tu Chris, tak kenal tak cerita Chris. Betul? Penyokong Belanda. Alright. Okey. Tengok hari ni. Alright. Hidup kita Chris Ya. penuh dengan tanda tanya. Berliku 1001 cerita. Kadang-kadang benar, kadang-kadang palsu. Betul. Okey. Pernah kita yakin tapi tidak pernah sabar. Pernah kita kuat tapi tak pernah disahkan. Hidup ini penuh logika. Itulah kita nak buat hari ini. Apa tu? Tentang pertanyaan, tentang pernyataan. Adakah ianya benar atau palsu? Adakah apa yang kita cakap tu satu pernyataan ataupun bukan? Itu kita akan buat pada hari ini, Chris. Okey, faham. Benar atau palsu? Okey, jom kita belajar bersama-sama. Okey, alright. Kawan-kawan di Google Meet dan juga di rumah sana ya. Jom bersama saya. Okey, hari ini pernyataan. Apakah itu pernyataan? Okey, kita mulakan pagi, petang ini, malam ini, siang ini juga. Okey. Kamu sihat hari ini? Sihat, Cikgu? Adakah ianya satu pernyataan? Bolehkah kita menjawab benda ni? Okey. Benar atau palsu? Kamu sihat hari ini? Benar atau palsu? Atau ada jawapan lain? Sihat tak sihat? Okey. Yang kedua, saya datang kerja nak kereta. Adakah ia pernyataan? Adakah dapat dijawab dengan benar atau palsu? Benar ke saya naik kereta? Okey. Kalau benar, kita menjawablah. Alright? Faham? Yang ketiga, nasi lemak di kantin harga RM2.5. Adakah ia pernyataan? Okey. Kalau kita dapat menjawab betul ataupun tidak, maka dia adalah pernyataan. Okey. Okey. Yang keempat, kita tengok lagi. Main bola sepak. Adakah ia pernyataan? Siapa main bola sepak? Tak tahu siapa. Okey, dia tak dapat nak tahu, tak dapat nak nyatakan benar atau palsu. Maka ini bukan pernyataan. Oh, faham. Okey. Jadi macam contoh pertama tadi, kamu sihat hari ini,
Yang tu bukan pernyataan betul tak cikgu? Kerana tak dapat menjawab benar atau palsu. Kita hanya boleh jawab saya sihat, saya tak sihat. Okey. Okey, seterusnya kita tengok lagi contoh. P tambah 15 sama 20. Adakah ia pernyataan? Chris rasa pernyataan bukan? Bukan cikgu. Kenapa agak-agaknya? Sebab kita tak tahu P tu apa. Pandai Betul? sekali. Ya, tepat. Okey. Okey. Kalau kita tak tahu P tu apa dia? Okey. Okey. Kita tengok lagi contoh. 3Q tolak 5 sama dengan 15R. Pun bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu Q tu apa, R tu apa. Faham? Okey. Kita tengok lagi sekali, lagi contoh. Beberapa lagi. Sebuah keyboard mempunyai 8 permukaan. Okey. Betul tak betul? Kita cuba bayangkan keyboard kita kan. Ada berapa permukaannya? Okey, kita tengok contoh di sini. Kita ada berapa? Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. So ada 6. Jadi kita dapat jawab, ini tak betul. Jadi ini adalah pernyataan. Okey, faham. 4X tambah 3X sama dengan 7X kuasa 2. Adakah ini satu pernyataan? Chris rasa macam mana? Saya rasa yang ni ya cikgu. Kenapa agaknya kan? Sebab dia ada benar atau palsu. Okey. Boleh jawab. Anak murid kita macam menggeleng-geleng saja Okey. kan. Jom nak tanya kawan-kawan kita. Kita boleh tanya untuk buka mulaan ni, adakah yang satu pernyataan? Siapa nak jawab? Siapa yang berani mulakan cabaran? Okey. Ada siapa yang cuba? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Saya cuba. Okey. Silakan. So 4x tambah 3x sama dengan 7x kuasa 2 tu dia pernyataan sebab kita boleh nyatakan dia benar atau palsu. So 4x tambah 3x sebenarnya sama dengan 7x. So pernyataan ni palsu. Okey, terima kasih Wan Hazi. Dia menerangkan dengan baik sekali. Okey, dia menerangkan bahawa 4x tambah 3x sebenarnya adalah sama dengan 7x. Tapi diberikan ialah 7x kuasa 2. Inilah kenyataan yang salah. Maka dia boleh menjawab benar atau palsu. Ini adalah satu pernyataan. Okey. Berhenti. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan bergerak. Okey. Siapa yang kena berhenti? Siapa yang kena bergerak? Tak tahu kan? Jadi ini bukan pernyataan. Ini adalah satu arahan. Okey? Alright. Okey. Menara condong Teluk Intan berada di Melaka. Nampak benar nipunya. Nama pun Teluk Intan. Dah tentulah dekat mana? Kat mana? Teluk Intan kat Perak. Perak. Takkan di Melaka. Jadi ini adalah pernyataan yang palsu. Maka kita boleh jawab soalan ni. Ia adalah satu pernyataan. Sangat mudah, sangat simple kata orang. Okey. Jadi pernyataannya apa sebenarnya? Okey, pernyataan adalah satu ayat yang dapat ditentukan kebenaran sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Itu maksud pernyataan. Okey, faham. Okey, murid-murid semua faham ya? Kalau faham boleh tunjuk thumbs up macam ni. Okey. Baiklah, itu dia perkongsian Cikgu Azman untuk segmen kita, iaitu kita fokus pada apa itu pernyataan. Tapi bukan itu saja, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Azman untuk matematik. Didik TV KPM. Salam sejahtera murid-murid, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ hanya di Didik TV KPM, di mana hari ini murid-murid kita nak fokus pada mata pelajaran matematik bagi tingkatan 4 dengan topik kita penakulan logik pernyataan bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman, iaitu Cikgu Azman. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apa yang kita nak belajar Cikgu? Kita tahu pernyataan dan bukan pernyataan. Kan kita tengok pula kebenarannya. Pernyataan itu benar atau palsu. Okey. Alright. Jadi kita tengok pernyataan tadi sekali. Bukan semua pernyataan adalah benar. Ada yang palsu. Okey, jadi kita kena tentukan tahu beza bagaimana untuk menentukan dia benar ataupun palsu. Jadi kebenaran ini dalam matematik dia mesti boleh ditentukan. Okey, itu syarat utamalah. Mesti boleh ditentukan. Mesti boleh ditentukan. Okey, contoh. Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah suatu pernyataan atau bukan. Jika ia pernyataan, tentukan ada benar atau palsu. Okey, jadi tugasan hari ini murid-murid kita ada dua. Yang pertama tentukan dulu, adakah ia pernyataan atau bukan. Kalau pernyataan, tentukan benar atau palsu. Nampak simple, nampak senang je.
Nampak senang. Okey. Okey. Yang pertama, 38 tambah negatif 12 sama dengan 26. Pertama sekali, adakah ianya satu pernyataan? Okey. Alright. Satu contoh jelas sebagai apa kata orang, ikutan kepada benda lain, bukti cara menentukan. Okey, yang pertama sekali kita test tengok. Kita uji tengok. Ini adalah pernyataan. Kerana apa? Kerana dia menerangkan bahawa 38 tambah 12 sama dengan 26. Cuma tak pasti dia benar atau palsu. Okey. Alright. Kita kena uji lah. 38 tambah 12 akan sama dengan 26. Okey. Baik. Jadi kirinya 26, kanan 26. Maka apabila kiri kanan yang betul, dia adalah satu pernyataan yang benar. Okey. Jangan tulis betul salah. Oh, dia betul, tulis benar. salah. Okey, Benar okey. palsu. Benar Okey, atau sebab ada palsu? pelajar yang suka tulis betul, salah. Tak boleh gitu. Dia benar atau palsu. Okey, faham. Contoh yang kedua, 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 sama dengan 9 kuasa 2. Pertama sekali adalah, adakah ianya satu pernyataan? Kalau ya, okeylah. Kalau bukan, kenapa bukan? Okey. Okey. Kita bertanya anak murid kita kat Google Meet sana. Okey, baik Alright. cikgu. Jadi siapa yang kita nak tanya dulu? Okey, silakan. Siapa nak cuba? Angkat tangannya. Okey. Nur Syafizal, angkat tangan. Silakan. Dia merupakan satu pernyataan. Okey. Dan kalau pernyataan, benar atau palsu? Dia merupakan palsu sebab 4 kuasa 2 sama dengan 16 ditambahkan dengan 5 kuasa 2 iaitu 25 akan mendapat 41. Tapi sebaliknya 9 kuasa 2 adalah 81. 41 tidak sama dengan 81, maka pernyataan tersebut adalah palsu. Okey, terbaik dan memang terbuktilah mata itu kacang je. Okey. Jadi 4 kuasa 2 memang betul lah 16. 16. 16, 5 kuasa 2 adalah 25. Bila tambahkan dua-dua baru 41. Sedangkan soalan beritahu tadi 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 81. Jadi tak sama kiri kanan, maka dia adalah pernyataan tapi pernyataan yang palsu. Okey, alright. Kita pergi tajuk yang ketiga. Contoh yang ketiga. Okey, Sarawak terletak di semenanjung Malaysia. Adakah ia satu pernyataan? Okey, siapa nak jawab? Okey, Sarawak terletak mengangguk. di semenanjung. Okey, silakan. Zafira. Okey. Ya, dia merupakan pernyataan tetapi palsu. Kenapa palsu? Okey, alright. Terima kasih Zafira ya. Betul lah tu. Okey, kerana kita semua rakyat Malaysia betul tahulah Ya. di mana Sarawak berada. Sarawak berada di Malaysia Timur. Okey, berada di berjiran dengan Sabah dan Sarawak lah. Jadi, ianya tidak berada di semenanjung Malaysia. Maka ianya pernyataan menerangkan bahawa Sarawak itu berada di semenanjung tetapi yang palsu. Palsu. Okey. Berikutnya seterusnya yang keempat. Kita tengok beberapa contoh lagi. Semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Di sini pelajar kena ada kemahiran mengingat kembali apa yang telah mereka pelajari, apa itu nombor perdana, apa itu nombor ganjil. Okey, kalau mereka tahu, ini simple lah, ini senang pada mereka. Faham, Okey, faham. alright. So, semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Pelajar kena tahu, okey, apakah nombor ganjil? Okey, apakah nombor ganjil? Jadi nombor ganjil, contoh ya nombor ganjil. Okey, ini pernyataan. Kenapa pernyataan? Dia menerangkan bahawa semua nombor perdana adalah nombor ganjil. Dia menerangkan satu kepada yang lain lah. Okey. Okey. So, nombor perdana. Nombor yang boleh dibahagi dengan 1 dan juga diri sendiri sahaja. Okey, contohnya nombor apa? Okey, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya lah. Jadi kita dapati ke sini, terdapat satu nombor yang bukan ganjil, iaitu nombor 2. Jadi, tak boleh kita kata semua nombor adalah nombor ganjil. Maka pernyataan ini merupakan pernyataan yang palsu. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang kelima. Okey. Sebilangan kenderaan menggunakan petrol sebagai bahan api. Ini pun sama juga memerlukan pelajar, murid tahu tentang penggunaan bahan api di Malaysia lah, kenderaan. Okey. Okey. Ada siapa nak cuba menjawab soalan ni? Siapa nak cuba? Okey, Abang Chris juga nak ingatkan murid-murid yang sedang menonton juga boleh cuba jawab, okey, di rumah. Baik. Siapa nak cuba jawab nombor 5 pula? Okey, Naila silakan. Naila, okey, silakan. Sebilangan kenderaan menggunakan petrol sebagai bahan api. Ini adalah sebuah pernyataan, tapi tak semua kenderaan guna petrol. Jadi betul lah, pernyataan ini adalah benar. Bukan betul Benar. Benar. Okey. Terima kasih Naila ya. Okey, betul. Okey. Jadi di sini murid kena tahu okey tentang tak semua kenderaan di Malaysia ini, di dunia ini yang menggunakan petrol sahaja. Ada yang guna diesel, ada yang guna kerosene, okey. Okey. Jadi kalau ini tapi soalan beritahu sebilangan sahaja guna. Maka ianya merujuk pada satu pernyataan yang benar. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok yang contoh yang ke-6. 9 tambah pi
sama dengan 25 jika dan hanya jika P sama dengan 16. Okey. Di sini kena hati-hati. Sebab tadi kita mengatakan bahawa 9 tambah P sama dengan 25 bukan pernyataan. Sebab P itu tak tahu apa dia. Betul. Tapi sekarang ni P dimaklumkan. Maka ini adalah suatu pernyataan. Cuma benar atau palsu kita kena uji tengok. Okey, gantikan P itu dengan 16 dapat tak 25. Okey. Alright. Jadi Siapa nak cuba jawab untuk soalan nombor 6? benar atau palsu? Okey, Wan. Silakan Wan. Jika 9 tambah P sama dengan 25 jika dan hanya jika P sama dengan 16. So pernyataan tu benar sebab P bila ganti dengan 16 tambah 9 dapat 25. Okey, terbaik Wan. Okey, betul lah. Bila kita pergi gini, kita kena uji kiri dan kanannya. Kalau dapat nilai yang sama kiri dan kanan, maka ialah satu nilai yang benar. Okey, yang palsu, yang benar. Okey, sini ialah benar ke palsu? Saya tulis palsu itu. Oh, tapi sepatutnya benar. Okey. Yang palsu tu palsu. Betul tak? Okay, alright, betul. Okey, alright. Okey, 9 mana 25. Alright. Okey, 7 X kuasa 2 tambah 3 sama dengan Y. Pertama sekali, adakah ianya pernyataan? Bukan. Okey, semuanya menggeling. Betul lah tu. Okey, kerana apa? Tak tahu X tu apa, Y tu apa. Betul. Maka ianya bukan pernyataan. Jadi bila bukan pernyataan, tak tentulah benar palsu. Memang tak dapat jawab pun. Okey. Seterusnya kita tengok. Kita dekat tadi ya. Okey. Ke-8. 5 dan 20 ialah faktor sepunya bagi 400. Okey. Murid-murid, pernyataan apa bukan? Benar atau palsu? Silakan. Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan. Boleh angkat tangan, silakan. Jangan malu, salah kita betulkan. Okey, silakan Syafrizal. Ia merupakan satu pernyataan dan pernyataan tersebut adalah benar kerana 5 didarabkan dengan 80 akan dapat 400 dan 20 apabila didarabkan dengan 20 akan dapat 400 dan kedua-duanya merupakan benar. Okey, terima kasih Syafrizal. Ini memang pelajar yang hebat dan bijak ini ya. Alright. Okay. Kalau SPM boleh dapat A+ ni. Okey. Kenapa? Pelajar harus tahu apakah faktor sepunya bagi 400. Okey, iaitu apakah nombor bila didarabkan boleh dapat 400. Jadi pelajar yang pandai macam Syafrizal tadi terus bagi jawapan je. Tapi bagi pelajar yang agak lemah sedikit, okey, mereka akan senaraikan apa punca-punca bagi 400. Contohnya ialah okey, 1 kali 400. Okey. 2 kali 200. Okey, 4 kali 100, 5 kali 80, okey, 8 kali 50, okey, 10 kali 40. Ini semualah punca-punca yang akan mendapatkan nilai 400. Jadi dalam ni adalah terdapat nombor 5 dan nombor 8, nombor 20. Maka ini adalah suatu pernyataan yang benar. Okey, alright. Okey, tengok lagi, contoh lagi seterusnya. 9. 2M tambah 13 sama dengan 14M. Sama macam slide tadi. Pertama, pernyataan atau bukan. Yang kedua, benar atau palsu. Jika pernyataan, benar atau palsu. Okey, murid-murid silakan. Okey, boleh angkat tangan siapa nak cuba jawab. Okey, Zafira, silakan. Okey. 2M tambah 13 sama dengan 14M. Ayat ini adalah pernyataan. Tapi palsu. Sebab katakan M tu ialah 3. Jadi kalau kita gantikan M dengan 3 tambah 13 dapat 19. Jadi 19 tak sama dengan 42. Jadi pernyataan ini adalah palsu. Okey, terima kasih Zafira. Dengar lorak Kedah dia ada ni. Sungai Kok. Terima kasih Zafira. Okey, betul lah tu. Okey, di sini kenapa dikatakan pernyataan? Kerana sebelah kirinya ada huruf M, sebelah kanan ada huruf M. Kalau kiri kanan ada huruf yang sama, ia merupakan pernyataan. Cuma tak pasti benar atau palsu. Dengan cara kita ujilah. Kita uji, gantikan beberapa nombor dengan M tu, akan kita uji kiri kanan. Contoh tadi, Zafira ambil contoh tadi kan. Okey, kita ambil contoh. Katakan M tu 3. Okey, jadi 2 kali 3 akan dapat 6 tambah dengan 13, 19. Tapi kanannya 14 darab dengan 3 akan dapat 42. Jadi kiri kanan tidak sama. Bila tidak sama, ianya ialah pernyataan, tapi pernyataan yang palsu. Okey, nah sangat mudah, sangat senang topik ini. Okey, jadi pelajar kena tahu itu saja. Okey, alright. Seterusnya kita tengok soalan nombor 10. Sebilangan segitiga mempunyai sisi yang sama panjang.
Murid kena tahu tentang bentuk segitiga. Ya. Ada macam-macam jenis. Betul. Okey, macam-macam jenis. Okey, di sini kita dia menerangkan bahawa segitiga ada sisi yang panjang. Itu dia beritahu. Okey, kenyataan. Benda atas palsu, tengok contoh. Ada segitiga sama kaki, sama sisi, sudut tegak dan macam-macam ada. Jadi tak semualah yang ada sama panjang. Maka ianya adalah sebenarnya yang palsu juga. Okey, jadi murid-murid kena pandai ya, kena faham ya. Okey, kita tengok seterusnya. Jadi murid-murid sekarang baca sekarang, kita tahu yang panjang soalannya. Okey, biasanya murid-murid ni kalau panjang ni otak mereka dah kata susah. Okey, jangan begitu ya. Dalam perpustakaan bila baca soalan pastikan cari keyword je lah. Okey, baca petikan di bawah dengan teliti. Okey, apa keyword dia? Sejumlah 8,500 kes COVID telah dikesan di bandar XYZ dengan 13 kematian. Pihak berkuasa merancang untuk melaksanakan perintah kawalan, pergerakan dan saringan bersasar bagi mengurangkan kes. Penduduk juga dinasihatkan sentiasa berwaspada dan sentiasa mengamalkan konsep katakan tidak kepada 3S. Ini kerana pihak berkuasa beramalkan setiap satu kes baharu akan menyebabkan pertambahan 2 kali ganda kos rawatan susulan. Okey, ini ceritanya. Okey, murid kena faham, kena baca. Okey, jadi kita lihat soalan. Okey, soalan pertama. Tentukan sama ada setiap yang berikut adalah pernyataan atau bukan. Untuk yang pertama ni just nak tahu pernyataan bukan saja. Okey. Sejumlah 8,500 kes COVID telah dikesan di bandar XYZ. Pernyataan atau bukan? Kalau pernyataan, angkat tangan sikit, tunjuk thumbs up sikit. Kalau kata pernyataan, Okay, saya ikut kawan jawab. okey, keempat-empat. Betul lah tu. Dia menerangkan bahawa di bandar XYZ itu ada sebanyak 8,500 kes COVID-19. Okey. B. Pihak berkuasa merancang. Pernyataan ke? Tak kan? Dia rancang apa kan? Tak tahu kan dia rancang apa kan? Jadi bukan pernyataan. Okey. Setiap kes baharu akan menyebabkan pertambahan 2 kali ganda rawatan susulan. Okey. Dia menerangkan bahawa setiap satu kes akan menyebabkan satu lagi akan up 2 kali. Jadi dia menerangkan satu kes ini menjadi 2 ini. So dia adalah satu pernyataan yang dia adalah satu pernyataan atau bukan? Pernyataan kan cikgu? Ya, pernyataan. Okey, alright. Baik. Okey. Pernyataan, bukan pernyataan dan pernyataan. Alright, semua sangat betul. mudah. Okay? Keywordnya saja. Dia menerangkan A menjadi B. Itu pernyataan. Okey, faham. Okey. Alright, Chris. Okey, itu dia. Baiklah cikgu, boleh tak cikgu kongsikan bagaimanakah prestasi murid-murid untuk aktiviti kali ini cikgu? Okey, setakat yang pertama ini saya lihat keempat-empatnya memang berpotensi untuk menjadi seorang peguam ataupun bidang pengadilan. Kerana topik ini memang sesuai dapat perlu dipelajari oleh murid-murid yang bercita-cita menjadi bahagian hakiman, kepeguaman. Tahniah saya ucapkan. Okey, tahniah semua. Baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar. Boleh ya cikgu? Boleh, silakan. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama Cikgu Azman untuk matematik di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Selamat datang semua ke slot menengah atas hanya di Didik TV KPM, dan hari ini murid-murid kita akan fokus pada mata pelajaran matematik bersama dengan Cikgu Azman dan rakan-rakan sekelas saya di Google Meet. Okay, hai semua. Hari ini kita ada siapa? Ada Zafira, ada Wan Haziq, ada Syafizal dan juga Naila. Okey, saya nak tanya, semua dah sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah sedia boleh kasih double thumbs up. Alright, baiklah cikgu. Untuk segmen seterusnya, apa yang akan kita fokuskan cikgu? Silakan. Pernyataan sudah, benar apa semua sudah. Okey. Sekarang kita nak ada kali ini kita nak ada 2 pernyataan. Nak combine-kan. Nak gabungkan jadi satu ayat. Okey. Apakah ayat kita akan gunakan untuk menjadikan dia benar atau palsu? Okey, faham. Okey, jom Chris dan murid-murid semua. Okey, pernyataan lagi sekali ya. Membentuk satu pernyataan melibatkan perkataan dan dengan atau. Kita gunakan perkataan dan dengan atau saja untuk sekarang ni. Ya. Atau. Okey. Dan atau. Okey, faham. Untuk menjadikan dia benar atau palsu. Okey. Contoh yang pertama saya berikan. Gunakan pengkuantitian dan atau untuk menjadikannya pernyataan yang benar. Kita nak jadikan ayat itu benar.
Okey. Okey. Contoh yang pertama saya berikan. Nombor genap boleh dibagi tepat dengan 2. Ayat pertama. 80 boleh bagi tepat dengan 2. Ayat kedua. Okey, untuk gunakan perkataan dan atau, kita akan tentukan ayat pertama itu benar atau palsu. Ayat kedua itu benar atau palsu. Okey, contoh yang pertama, nombor genap boleh bagi tepat dengan 2. Dah tentulah ianya benar. Benar. Okey, jadi yang pertama itu benar, dah tentulah benar. Betul. Okey. Yang kedua, 80 boleh bagi tepat dengan 2. Benar tak benar? Dah tentulah benar juga. Okey, jadi kalau yang pertamanya benar, yang kedua benar, maka kesimpulan ayat ini kalau jika dia benar, kita gunakan perkataan dan. Dan, okey. Okey, kalau kita yang pertama itu benar, yang kedua itu benar, maka kesimpulannya ayat ini memang benar. Maka jika dia mengesahkan dia benar, kita guna perkataan dan untuk menggabungkan kedua-dua ayat tersebut. Okey. Chris boleh nampak Chris ya? Nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2 dan 80 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, faham. Bila dua-dua benar, kita guna dan. Okey. Contoh yang kedua. Okey. Semua segitiga ada satu bucu bersudut tegak. 60 ialah nombor genap 5. Okey. Macam biasa, buktikan dulu. Yang pertama ni, adakah semua segitiga ada satu sudut tegak? Tak semestinya. Tak semestinya. Okey. Jadi yang pertama itu palsu. Okey. Yang kedua, 60 ialah nombor genap 5. Betul tak betul? 60 boleh bagi dengan 5? Boleh. Okey, mengangguk. Betul lah tu. Okey. Yang kedua tu benar. Maka bila satu palsu, satu benar, ayat ini nak jika dia benar macam mana? Nak guna dan ke atau? Tadi saya kata benar-benar guna dan. Sekarang ni satu benar, satu palsu. Nak jika dia benar macam mana? Dan ke atau? Dan ke atau, murid-murid? Siapa kata dan? Sila angkat tangan tengok. Kita tengok bukti dulu. Tak ada. Okey, tak apa. Mungkin ada technical ke? Okey, alright. Jadi kalau yang pertamanya palsu, yang keduanya benar, maka kesimpulan ini untuk menjadikan dia benar, kita perlu menggunakan perkataan atau. Atau ini salah satu betul pun dah dikira betul. Salah satu benar pun dah dikira benar. Itu atau. Dan dua-dua benar baru dikira benar. Yang lain semuanya palsu belaka. Okey, faham. Okey. C. 7 ialah nombor perdana. 39 ialah nombor perdana. Okey, murid-murid boleh cuba beri respon. Adakah ini macam mana nak dia benar dan ataupun atau? Silakan. Okey, mungkin kita boleh cuba semak dulu yang pernyataan pertama ni, benar atau palsu, boleh tak? Ya, betul, boleh. Okey, 7 ialah nombor perdana. Baiklah murid-murid, siapa nak cuba jawab yang ni? 7 ialah nombor perdana. Okey, silakan Wan benar Haziq. Atau palsu? Okey. Benar atau palsu? 7 ialah nombor perdana, benar. Okey, benar. Terima kasih Haziq. Okey. Alright. 39 ialah nombor perdana. Benar atau palsu? Kawan-kawan menggeleng. Haziq macam mana? Benar atau palsu? 39 ialah nombor perdana, palsu. Okey, sebab apa? Sebab 39 tu boleh dibagikan dengan 3. Okey, jadi dia bukan benar. Okey, terima kasih Wan Haziq. Okey, jadi yang pertama itu benar. Yang kedua itu palsu. Maka untuk menggabungkannya menjadikan satu ayat majmuk yang benar, maka kita akan menggunakan perkataan atau. Okey, senang lagi hitungkan kepala. Okey, satu benar, dua benar kita guna dan satu benar, satu palsu kita guna atau. Okey, untuk menjadikan dia benar. Okey. Tengok struktur berikutnya di. Okey, sekarang tadi menjadikan ianya benar. Sekarang kita jadikan dia palsu pula. Okey, terus balikkan. Okey. 81 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Negatif 11 lebih besar daripada negatif 18. Okey. Bagaimana untuk membentuk ayat ini menjadi ayat yang palsu? Jadi first, macam tadi juga, tugas pertama kita ialah tentukan ayat pertama itu benar atau palsu. 81 kuasa 2 sempurna. Benar atau palsu? Apa dia nombor kuasa 2 sempurna ni? Nombor yang boleh dipunca kuasakan. Betul tak? Okey, dapat tak nombor 1 dipunca kuasa? Dapat nombor bulat tak? Okey. Dapat je. 81 bila kita puncakan akan dapat nombor 9. Jadi dia benar. Okey, negatif 11 lebih besar daripada negatif 8. Benar atau palsu? Sorry, negatif 18. Benar atau palsu? Negatif 11 lebih besar daripada negatif 18. Adakah ia benar atau palsu? Benar je, Guru.
Benar, kerana nombor negatif semakin kecilnya tersebut semakin besarlah nilainya. Jadi yang pertama itu benar, yang kedua itu pun benar. Bila ia benar, kalau terletak dan akan jadi ayat yang benar. Untuk jika dia palsu macam mana pula? Perlu letak dan ataupun atau. Okey, yang pertama itu benar, yang kedua itu palsu. Negatif 11 ialah lebih besar dari 18. Benar, cikgu? Benar. Mungkin Okey, cikgu boleh benar. terus tulis kat sini. Tulis sikit terus ha. Sekejap ni. Pen merah. Okey. Okey, ini benar. Eh, Okey. sekejap. Okey. Cuba. Okey, ini Slide seterusnya, cikgu. benar Okey, ya. benar. Ya. Okey. Ini benar. Okey, bukan palsu. Okey, sedikit pentulis tu ya. Okey. Jadi, yang pertama benar, yang kedua benar. Baik. Untuk jadikan dia palsu, macam mana nak buat? Kalau kita letak dan, akan jadi Benar. benar. Untuk jadikan dia palsu, kalau kita letak atau, Dia akan jadi palsu. palsu je. Okey. Di sini ayat ni akan jadi tergantung lah, Chris. Tergantung kerana kalau kita letak dan, akan jadi benar. Betul. Letak palsu pun akan jadi, kalau letak atau pun akan jadi benar juga. Jadi ayat ni akan jadi tergantung. Okey, alright. Okey, boleh ya. Okey, tak apa. Okey, yang pertama tadi. Ini kan kita yang pertama tadi lah. Okey, anda kata yang pertama tu benar, yang kedua palsu. Untuk jadikan dia benar, jadikan dia palsu, kita gunakan dan. Okey, alright. Ini dia jadi palsu, kita gunakan dan lah. Okey. Ini kalau kes yang tadi lah. Kalau yang pertama tadi benar dan palsu. Alright. Ingat apa mudah saja. Kalau dua-dua benar, kita guna dan, akan jadi benar. Okay? Kalau kita guna atau, akan jadi palsu. Ini kita boleh guna atau lah. Okey. Seterusnya kita tengok. Soalan B. Semua rhombus mempunyai panjang sisi yang berbeza. Yang kedua, 33 adalah nombor perdana. Rhombus. Bagaimana rupa rhombus? Apa ciri rhombus? Okey. Yang kedua, 33 adalah nombor perdana. Okey, yang pertama tu benar atau palsu. Rhombus ada panjang sisi yang berbeza. Okey, murid-murid tahu tak rhombus macam mana rupa dia? Okey, rhombus macam bentuk layang-layang. Okey, tapi ciri utama rhombus adalah semua sisinya adalah sama. Okey, yang tak sama tu apa namanya? Lelayang. Lelayang namanya. Okey, jadi yang pertama ini palsu. Yang kedua, 33 adalah nombor perdana. Benar atau palsu? Okey, palsu sebab 33 boleh dibagi dengan 3, dengan 11, dengan 1. Okey, jadi dia palsu. Jadi yang pertama palsu, yang kedua pun palsu. Bila dua-dua palsu, nak jadikan dia palsu, kita nak guna perkataan apa? Dan ataupun atau. Okey, di sini. Jadi murid-murid beri pandangan dan atau. Untuk jadikan dia satu perkataan yang palsu. Okey. Silakan. Siapa nak tolong cikgu? Okey. Saya rasa ada dan. Okey, Haziq kata dan. Okey, Naila kat sana nak kata apa? Dan. Dan juga. Okey, terima kasih Wan Haziq dengan Naila ya. Dua-dua orang memberikan perkataan dan. Okey, betul. Okey, alright. Jadi kalau palsu ini, dua-dua palsu, memang palsu lah. Guna dan palsu, guna atau palsu sebenarnya. Okey. Tapi di sini jawapannya ada dua pilihan. Dan boleh, palsu ataupun boleh. Okey, kalau kes dua-dua palsu, dua-dua benar, boleh guna dan, boleh guna atau. Kedua-dua boleh. Okey. Tapi kalau satu palsu, satu benar, kena guna dan. Untuk jika dia palsu, kena guna atau untuk jika dia benar. Tapi tak boleh tulis dua jawapan kan, cikgu? Okey. Pilih satu. Biasa akan guna satu lah. Biasanya akan tulis satu. Okey. Tapi faham. in case kalau berlaku kes begini, kemungkinan besar akan diterima lah jawapan tu. Kerana ayat itu. Bergantung pada ayat itu. Okey. Contoh seterusnya. Kita tengok. 6 tambah 9, 69. 8 darab 5, 40. Okey, murid-murid. Bantu kawan-kawan kita di rumah juga. Adakah ianya pernyataannya benar atau palsu? Dan kemudian guna perkataan dan dengan atau. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Zafira dulu. Okey, Zafira. Okey, silakan Zafira. 6 tambah 9 sama dengan 69 palsu. Sebab 6 tambah 9 sama dengan 15. Dan 8 darab 5 sama dengan 40 benar. Jadi pernyataan dia boleh pakai dan. Okey, terima kasih Nur Zafira ya, betul. Okey, alright. Jadi yang pertama itu 6 tambah 9 adalah palsu. Okey, sepatutnya jadi 15 tapi dia kata 69, so palsu. Yang kedua ni betul. Okey, benar. Jadi bila satu palsu satu benar, untuk jadikan dia benar, jadi benar kita gunakan atau untuk jadikan dia palsu kita guna perkataan
dan. Okey, terima kasih Zafira ya. Okey, alright. Okey, seterusnya kita tengok lagi soalan berikutnya. Kesimpulan. Ada kesimpulan kita buat kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulan dulu, kita bagi soalan tambahan lagi. Okey, untuk murid-murid kita. Okey, kesimpulannya ialah di sini, kalau ayat yang pertama itu benar, ayat kedua benar, kita guna perkataan dan akan menjadikan ayat itu keseluruhannya benar. Atau juga benar. Kalau ayat pertama itu benar, yang kedua itu palsu, maka kalau guna dan, ada satu palsu saja, kesimpulannya akan jadi palsu untuk dan. Atau benar. Kalau ayat pertama itu palsu, yang kedua itu benar, kalau kita guna perkataan dan, akan menjadi palsu. Kalau atau, benar. Tapi kalau kedua-duanya palsu, yang pertama palsu, yang kedua palsu, gunalah dan ke atau ke, tetap menjadi palsu. Boleh faham murid-murid semua? Faham Faham ya? Nak test lagi ni. Mereka angguk faham kata, mereka angguk kata faham. Kita test tengok mereka ni. Okey, baik. Faham betul-betul ataupun tidak ni? Okey, tentukan sama ada soalan berikut benar atau palsu. Okey, 2 ialah faktor perdana bagi 6 atau 3 ialah faktor perdana bagi 6. Benar atau palsu? Okey, silakan. Benar atau palsu ya? Okey, silakan Wan Haziq. Benar. Okey, benar Wan Haziq. Jom kita cek tengok benar atau palsu. Okey, jawapannya ialah yang pertamanya benar. Okey, yang keduanya benar, maka ianya benar. Okey, tahniah Wan Haziq, anda betul. Okey, alright. Okey, yang kedua. Pentagon mempunyai 5 sisi dan lokus bergerak dari satu titik adalah satu garis lurus dari titik itu. Okey. Pentagon ada 5 sisi, itu senang. Okey, Pentagon 5 sisi, benar. Okey. Lokus yang bergerak dari satu titik adalah garis lurus dari titik itu. Ini tajuk lokus tingkatan 3. Okey. Bila bergerak satu titik, macam mana rupa gerakannya? Garis lurus ke? Lengkung ke? Bulatan ke? Kena tentukan. Okey, jadi siapa nak cuba jawab untuk 3B? Soalan 3B. Okey, cuba jawab. Yang kedua ni, benar atau palsu? Lokus dari satu titik adalah garis lurus dari titik itu. Okey, silakan Zafira. Pentagon mempunyai 5 sisi, benar. Lokus yang bergerak dari satu titik adalah satu garis lurus dari titik itu yang palsu, sebab lokus satu titik akan menghasilkan bulatan. Jadi kesimpulannya ayat ini ialah palsu sebab dia pakai dan. Okey, terima kasih Zafira. Terbaik dan sebagaimana terbaik sekali lah. Okey, betul. Okey. Yang pertama tu semua orang tahu, okey, benar. Okey. Cuma yang inilah ada murid mungkin confused, okey, tak yakin. Lokus bergerak satu titik macam mana rupanya. Okey. Jadi bila satu titik, macam Zafir cakap tadi, bila satu titik, bila kita bergerak adalah bentuk bulatan sahaja. Okey. Tapi di sini dia beritahu apa? Dia beritahu kata garis lurus. Maka ianya palsu. Jadi bila satu palsu, dia guna pula dan. Dah tentulah kesimpulannya adalah palsu. Okey, alright, terbaik Zafira. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Tentukan lagi sekali. Okey. 0.8 tambah 5 sama dengan 58. Atau perkali 8x ialah 8x. Adakah ianya benar atau palsu? Okey, yang pertama sana, tengok pun tahu dah, benar. Yang kedua, perkali 8x ialah 8x. Kita pecahkan, itu perkali. Benar. Bila dua-dua benar, dia guna pula atau. Dah tentulah ianya benar. Okey? Kesimpulannya benar. Senang je. Okey. D. 3 jam bersama dengan 180 minit. Murid pun tahu. 3 jam. 3 kali 60. 180. Benar. Seminggu 24 jam. Betul ke seminggu 24 jam? Okey. Sehari 24 jam. Jadi yang pertama benar. Yang kedua palsu. Dia guna dan pula. Dah tentulah ianya palsu. Okey. Alright. Murid-murid semua ya. Okey. Okey. Semua faham Semua faham? Boleh tunjuk thumbs up. Baiklah. Okey, terima kasih Cikgu Azman untuk bagi perkongsian mengenai topik kita hari ini, iaitu penyataan dan atau. Tapi bukan itu saja murid-murid, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama Cikgu Azman untuk matematik.
TV KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang menonton slot menengah atas untuk mata pelajaran matematik bersama Cikgu Azman dan juga rakan-rakan saya di Google Meets. Dan hari ini kita nak fokus pada topik pernyataan, betul tak Cikgu? Betul. Okey, baiklah, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita Cikgu? Silakan. Okey, dalam pernyataan untuk membentuk ayat majmuk kita ada 4 perkuantian. Dan, atau. Dan sekarang kita dedahkan pula dengan semua atau sebilangan. Semua atau sebilangan. Baik. Okey. Alright. Okey, semua atau sebilangan. Okey, ini matlamat kita hari ini membentuk suatu pernyataan melibatkan perkataan semua atau sebilangan. Okey, Okey. faham. Yang pertama tengok, tentukan. Sama tadi macam sebelum ni juga kita belajar. Okey, benar palsu benar palsu. Yang pertama, tentukan dulu. Semua negeri di Malaysia mempunyai terminal kapal terbang. Benar atau palsu? Dia kata semua negara Malaysia ni ada airport orang terbang. Ni Palsu palsu Cikgu. Jadi pelajar kita tahulah. Okey, pelajar kena tahu. Di mana dan tak ada lapangan terbang. Okey, Perlis tak ada, contohnya Perlis tak ada lapangan terbang. Okey, Negeri Sembilan tak ada, Melaka tak ada. Jadi bukan semualah ada kapal terbang. Maka ayat ini merupakan ayat pernyataan yang palsu. Okey, alright. Yang kedua. Semua bulan mempunyai sekurang-kurangnya 28 hari. Okey, sebelum saya nak berkongsi jawapan, okey, nak tanya murid-murid kita dulu, pandangan mereka. Adakah ayat ini benar atau palsu? Semua bulan mempunyai sekurang-kurangnya 28 hari. Okey, boleh angkat tangan. Siapa nak cuba jawab? Okey, Syafizah silakan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang benar. Kenapa? Kenapa? Okey. Sebab Januari start daripada Februari, start daripada Mac sampai ke Januari mempunyai hari 30 hari dan ke atas. Dan bulan Februari mempunyai 28 dan 29. Maka semua ke atas sekurang-kurangnya ada 28 hari. Okey, terima kasih Syafizal. Dia dapat membaca jalan yang betul. Ada pelajar nampak dia kata semua bulan mempunyai berapa hari, dia kata salah. Sebab apa alasan kata? Januari 31. Okey. Jun 30 dia kata. Okey, ada begini. Ada kata kunci dia sekurang-kurangnya. Kata kunci dah sekurang nanti berapa hari. Jadi inilah satu jabatan yang benar. Semua bulan paling kurang 20 hari, termasuklah Februari. Okey? Alright. Okey, B, C. Okey, benar atau palsu lagi? Sebilangan daripada jurawat di hospital adalah lelaki. Bagi yang tak pernah sakit dia tak tahu. Okey, bagi yang pernah sakit masuk hospital mereka tahu. Okey, adakah di Malaysia ini jurawat lelaki ada tak kat Malaysia ni? Okey, ada tak ada? Ada je. Ada. Bila ada, sebilangan tu merujuk kepada perkataan yang benar lah. Okey, okey, alright. Bila kata semua lelaki memang tak betul lah. Okey, C. Okey, seterusnya D. Tengok. Sebilangan nombor genap tidak boleh dibagi tepat dengan 2. Benar atau palsu? Sebilangan je kata. So, apa itu nombor genap? Okey, silakan Zafira. Oh, sangat aktif. Silakan Zafira. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang palsu sebab semua nombor genap boleh dibahagikan dengan nombor 2. Oh, betul ya kata dia. Betul ya, Sungai Kok kan. Betul ya. Alright. Jadi nombor genap ni kita semua tahu nombor dia 2, 4, 6, 8, 10. Okey. Jadi ialah palsu dia kata tadi. Okey. Sebab apa? Semua memang boleh bagi dengan 2. Okey, tu yang seterusnya. Okey. Sekarang macam biasa nak menjadikannya benar, guna semua ataupun sebilangan. Sama macam kes dan atau juga. Okay. Cuma bezakan ni lah, kalau semua dan sebilangan, kotak kosong di hadapan. Kalau dan atau tengah-tengah. Okey, haiwan laut berdarah sejuk. Semua kan sebilangan? Kau kita nak fikir tengok. Haiwan laut, ketam, sotong, udang, adakah mereka berdarah sejuk? Okey, semua sejuk kan. Yang panasnya kat darat tu harimau tu semua. Jadi di sini memang semua haiwan laut berdarah sejuk. Maka jadikan dia benar, gunalah perkataan semua. Okey. Yang kedua, okey, buah-buah manis diimport dari luar negara. Semua ke sebilangan? Syafizal kata sebilangan je sebut. Okey, betul lah tu kan. Takkan semua buah manis kat luar negara. Kat Malaysia pun ada yang manis juga. Rambutan manis semua kan. Jadi sebilangan sahaja. Untuk jadikan dia benar. Okey, very good. Syafizal ya. Okey. Seterusnya, menjadikannya palsu pula. Palsu pula. Warna adalah warna sekunder. Apa itu warna sekunder?
Okey, kita kena tahu dalam pendidikan seni kita dah belajar warna premier, warna dah lupa sekunder, dah dulu. warna tertier. Kita kena tahu tu. Okey. Jadi sekunder ni warna yang kedua. Hasil campuran warna utama, merah, biru, kuning, warna premier. Okey. Sekunder ni lah bila merah campur kuning jadi warna apa? Oh, Jadi hijau, okey, saya kata sebenarnya merah sampai biru jadi purple. Jadi tak semua warna merupakan warna sekunder. Okey. Jadi untuk dia palsu, kita kata semualah. Dia jadi palsu. Sebab tak semuanya sekunder. Ada yang premier, okey, ada yang theater. Alright. Okey, D. Segitiga menjadi tiga yang bercantum. Nak jika dia palsu. Segitiga kan? Segitiga. Semua bercantum betulnya. Kalau kita kata semua, jadi benar. Bila kita kata sebilangan, jadi palsu. Okey? Sangat mudah. Okey? Alright. Okey. Jadi, murid-murid di Google Meet dan di rumah ya, cikgu nak kongsi tip mudah ya untuk topik ini. Oh, okey. Apa tipsnya, cikgu? Senang saja. Pernyataan. Satu ayat yang boleh dibuktikan kebenaran, pernyataan. Tak boleh bukti benar palsu, bukan pernyataan. Pengkuantitian. Okey, pengkuantitian. Okey. Kalau kotak kosongnya di hadapan, kita akan gunakan perkataan semua atau sebilangan. Okey, bergantunglah. Kalau kita palsu, kita tengok soalan tu. Kalau ayat tu benar, nak jika dia palsu, kita gunalah semua. Okey. Kalau dan sebagainya seterusnya. Okey. Tapi kalau kotak kosongnya berada di tengah-tengah, kita nak guna apa? Kita guna dan atau. Dan okay? atau. Ya. Dan atau. Okey, alright. Okey. Pengkuantitian Okey. Seterusnya membenarkan ataupun mengesahkan ataupun memalsukan ayat tersebut. Apa yang pentingnya? Kita kena tengok ayat pertama dan ayat kedua. Jika ayat pertama dan kedua guna perkataan dan. Okey, guna perkataan dan. Kalau yang pertama itu benar, yang kedua itu benar, maka kesemuanya akan jadi benar. Selain daripada itu, palsu belaka. Okey. Tetapi kalau kita guna perkataan atau, satu benar. Okey, asalkan satu benar je, dah dikira benar. Okey, itu kalau kita guna atau. Satu benarnya dah dikira benar. Okey, sangat mudah, sangat simple. Okey. Chris, cikgu nak berpantun tentang pernyataan. Silakan, cikgu. Menjawab persoalan penentu pernyataan. Gunakan perkataan sebagai bukti. Benar dan palsu boleh dinafikan. Hidup logika kebenaran yang pasti, Chris. Itu dia. Terima kasih, cikgu, atas Sama-sama. tip-tip yang telah baru dikongsi. Tapi sebelum kita mengakhiri rancangan kita hari ini, cikgu, saya nak tanya bagaimanakah prestasi keseluruhan bagi murid-murid kita hari ini, cikgu? Untuk kelas pada hari ini, saya sangat berpuas hati. Keempat-empatnya sangat baik, sangat terbaik. Kalau dikatakan dalam exam, diuji, ditaksir kan, memang kita boleh bagi yang tertinggi sekali. Yang tertinggi sekali, ya, cemerlang lah. Cemerlang sekali. Cemerlang. Ya. Okey, baiklah. Tanya semua. Dan juga cikgu, saya nak tanya, sebab matematik ni kena buat banyak latihan, betul tak, cikgu? Macam mana kita nak dapatkan bahan-bahan latihan tambahan untuk topik kita hari ni, cikgu? Sekarang ni bahan-bahan semua kan di hujung jari, Chris. Okay? Hujung Kita jari, hanya pergi tekan pelantar delima KPM. Semuanya ada di situ. Baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azman, Sama-sama. kepada Cikgu Syamila selaku juru bahasa isyarat, dan juga kepada murid-murid di Google Meets, dan kepada anda semua yang menonton. Teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Bye semua.